Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Rosnani Nasir dalam podcast MG, dan hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dua haiwan eksotik di badan saya ni dan juga di tangan saya. Tu tengok pandang saya. Okey, hari ini podcast MG akan bersama haiwan-haiwan eksotik ni dan juga salah seorang peminat atau penjaga, dan beliau juga memelihara ratusan haiwan eksotik di kedainya. Selepas ini saya akan bersama beliau. Jadi jangan ke mana-mana, kita saksikan dahulu clipping ini. Kembali lagi dalam podcast MG bersama saya Rosnani Nasir, dan hari ini saya bersama, saya Nani kan? Kita ada lagi seorang, tapi bukan Nani, Nina. Pusing kan je? Apa khabar Nina? Khabar baik. Selamat datang ke podcast MG. Thank you. Okay, Nina ni namanya Nina Farisha Wu Abdullah, iaitu pengasas Brotherhood Reptiles. Selamat datang ke podcast MG. Terima kasihlah meriah ni bawa haiwan-haiwan eksotik ni dekat podcast. Nanti saya nak berkenalan dengan mereka, jadi kena tunggu ya. Kita tanya dulu Nina, macam mana ni Nina boleh berminat? Sebab ada orang yang kata, kenapa ni nak jaga haiwan-haiwan ni? Majikan yang mahal ni, majikan rare kita panggil. Mereka ni majikan macam kucing kita kat rumah tu, majikan anda kan? Samalah juga macam haiwan eksotik ni. Macam mana Nina mula-mula rasa berminat sangat nak jaga atau memelihara haiwan-haiwan eksotik ni? Okey, saya punya minat ni sebenarnya baru beberapa tahun lepas lah, daripada 2016. Daripada 2016 saya punya minat ni. Asalnya sebab time saya kat college ada presentation. Dia macam presentation topik dia hobi ke apa saya tak ingat. Lepas tu orang kena bawa dan tunjuk apa hobi dia. Dan salah seorang rakan kelas saya, dia bawa ular sebab dia minat haiwan eksotik. Tak lari semua satu kelas tu? Tak semua okey lah masa tu. Okey, pelik kan? Okey, saya pun okey juga. Saya rasa macam wow, tiba-tiba bawa ular macam best je. Okey, lepas tu dah habis presentation, dah siap semua kan presentation. Macam sesi pegang-pegang haiwan tu. Pegang-pegang ular tu lah. Saya pun join lah sekali nak pegang-pegang. Saya pun rasa macam okey. Mula-mula saya takut tak? Sebelum ni saya takut. Sebab saya dulu, time saya kecil saya ada fobia. Saya ada fobia, saya tengah berenang, ada ular lalu. Saya kecil. Fobia tu takut lah sampai ke dewasa lah. Takut kan? Lepas tu, bila dah sampai college ni, saya rasa macam, saya nak hilangkan lah fobia ni. Buat apa nak simpan fobia ni lama-lama kan. Lepas tu, saya pun try pegang ular tu. Saya pegang ular tu, okey lah ular ni. Tak seram pun, biasa-biasa je. Lembut je, betul macam ni. Lembut je biasa rasa. Orang ingat berlendir. Tak, sebenarnya dia punya kulit tu macam matte. Betul. Dia matte. Best pegang dia sebenarnya. Dari situ saya punya hobi, daripada pegang macam tu, saya beli satu. Lepas tu makin lama makin banyak. Itulah, sampailah sekarang dah ada kedai sendiri. Dah beratus dah. Beratus dah. Kedai di mana tu Nina sekarang? Kedai kat Ceras. Dekat Ceras, kat mana tu? Kat Alam Damai. Maknanya dekat situ semualah dekat situ. Tak ada dekat rumah, tak adalah. Rumah tak ada kat kedai je semua. Kalau ikutkan di kedai tu, ada berapa spesies atau haiwan eksotik yang dalam peliharaan Nina sekarang? Sekarang anggaran dalam 300 ekor. Isi saya rasa lebih 20. Lebih 20. Mungkin Nina boleh perkenalkan ni yang di hadapan kita ni. Boleh sebut satu-satu, perkenalkan kepada penonton Malaysia Gazette. Okey, yang ni yang saya pegang ni adalah crocodile skin. Crocodile skin ni dia berasal daripada Papua lah. Lepas tu dia punya size macam ni je. Maknanya dia tak akan membesar? Tak, dia macam ni je. Size dia macam ni je. Dia dapat nama crocodile skin sebab dia punya ni fizikal dia. Fizikal dia sebiji macam buaya. Saya dah sentuh tadi, memang macam kulit buaya. Sama. Dia bergigi-gigi je tu kan, keras. Maknanya dia akan saiz begini walaupun lahir ke dah besar, dah dewasa pun macam ni je saiz dia. Dewasa macam ni, kalau dia baby dia kecil lagi lah. Ah. Lepas tu yang ni dia makan serangga je. Ni yang kuning ni
Yang kuning ni nama dia bearded dragon, naga berjanggut. Naga berjanggut. Naga berjanggut tu sebab dia punya itulah duri-duri yang kat bawah leher. Di sekeliling leher dia tu. Okey, yang ni. Yang ni daripada tadi saya tengok dia diam je bawah ni. Yang katak ni. Saya rasa sekarang macam trend kan, ramai orang yang teringin nak bela katak ni. Katak, bukan katak biasa wak. Katak warna-warni. Dia punya kulit tu bukan ada satu warna. 3-4 warna pun ada. Boleh perkenalkan tak yang ni? Okey. Katak yang dalam kaca ni, nama dia Pac-Man frog. Pac-Man frog ni, dia berasal daripada South America lah. Yang ni, dia boleh besar sampai macam sebesar piring pinggan. 8 inci. Mengembang. Dia boleh besar. Macam ni lah. Dia boleh besar macam piring pinggan. 8 inci lah dia punya saiz. Dia ada macam-macam colour. Tapi kalau macam katak ni, kalau macam ni saya tahulah kita masih boleh, tadi pun saya letak dekat sini kan. Kalau yang ni kita boleh pegang ke atau? Boleh pegang sekejap je sebab dia melompat. Boleh pegang tapi dia kembali ada ke cara sifat dia lah. Azali dia. Ada cara kita dia. jangan marah dia kalau dia melompat. Yang kat depan tu, yang kuning hitam tu? Okey, yang ni adalah leopard gecko. Leopard gecko, okey. Yang tu paling tipikal lah kalau orang. Yang ni ramai saya rasa ramai, sangat-sangat ramai. Biasanya pada awal-awal dulu pun dah ramai cari ni kan? Ya, betul. Memang sesuai untuk beginners lah yang tu. Yang ni? Satu lagi ni, yang diam tadi. Yang kanan tu Brazilian white knee tarantula. Tarantula, okey. Tak apalah, biarlah dia, asal dia bahagia. Yang ini kita tak boleh pegang lah kan? Dia masih berbisa. Memang bisa dia tu memang tak boleh tak hilang lah. Tak hilang lah. Memang dia macam air liur kita sebenarnya. Kita buang air liur kita, automatik ada balik air liur. Macam itulah konsep dia. Bermakna kalau sesiapa nak bela dia, memang kena simpan je lah. Kena ada tempat khas. Display saja. Dia nyorok kat belakang. Sorry lah, dia tak nak tengok anda. Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan haiwan eksotik ni, pastinya ada rata-rata juga yang dia bukan menyindir, tapi saya rasa mungkin dia tak berminat, tapi dia tak, seseorang itu dia tidak memberi sokongan kepada orang lain yang meminati haiwan eksotik ni. Mungkin ada kata-kata daripada masyarakat sekeliling, kenapalah dah lah eksklusif kita gelarkan mereka ni majikan yang rare, majikan yang, ini majikan ni sebab kita jaga dia kan. Mereka ni majikan. Jadi kenapa ni nak jaga haiwan-haiwan sebegini? Kan ada haiwan-haiwan lain. Ada tak segelintir masyarakat yang berkata begitu kepada Nina sebelum ni? Mesti ada. Mesti ada yang cakap macam tu sebab dia orang tak biasa. Dia orang tak biasa tengok haiwan ni sebagai haiwan peliharaan. Biasa dia orang tengok kucing, anjing, hamster. Macam tu kan. Tapi tak apalah. Jadi gara-gara dia orang punya mindset macam tu, macam tak boleh terima kan. Saya cuba untuk macam expose haiwan-haiwan ni. Contohnya, saya akan buat live TikTok, saya post video yang education punya. Betul. Macam cara penjagaan, asal mana, dan sebagainya lah. Pasal haiwan-haiwan ni. Jadi, lama-lama saya perasan komen-komen macam tu makin berkurangan. Secara drastik sebenarnya. Dia berkurangan. Maknanya mereka nampak sesuatu yang unik atau keistimewaan untuk setiap spesies haiwan eksotik ni. Maknanya bukanlah, takkanlah ada orang berbeza-beza minatnya. Ada yang suka anjing, kucing, arnab, hamster. Tapi kalau berminat untuk haiwan eksotik tak salah. Tetapi ada juga yang cakap, kalau kita nak bela haiwan eksotik ni, kita kena ada ilmu. Sebelum kita beli, kita pastikan bagaimana cara dia, nak tahu dia sakit ke, nak tahu pemakanan ke. Kalau Nina sendiri pula macam mana pada awalnya? Sebab ada orang yang seawal kanak-kanak dah terdedah dengan haiwan eksotik ni, macam Nina dah dewasa juga kan, masa tu remaja kan. So macam mana Nina kena nak ambil tahu ilmu-ilmu berkenaan haiwan ni, bagaimana? Saya punya ilmu yang saya ada sekarang ni hasil daripada macam saya buat research lah. Ada saya buat research kat online ataupun saya tanya orang-orang yang lama. Orang-orang yang dah lama bela macam ni. Tanya dia, ni macam mana, yang tu macam mana. Kita kalau boleh tak payah malulah. Kita nak ilmu kan. Kita nak ilmu, kita tanya je. Kita nak jaga benda bernyawa sebenarnya. Kita mesti sayang, kita kena tahu macam mana. Kalau kita macam basic pun kita salah, macam dia punya pemakanan macam mana, cara nak simpan dia macam mana. Yang tu kalau dah salah, memang haiwan tu akan tak hidup lama lah.
Untuk Nina sendiri macam mana? Okey, saya pastinya benda ni dia ada satu trend terkini. Okey, yang kali ni keluar yang macam ni. Yang ni dia ada berbeza-beza trend untuk koleksi-koleksi tertentu haiwan-haiwan eksotik ni. Macam Nina dah tahu macam mana Nina nak dapatkan haiwan itu. Saya pasti benda haiwan-haiwan ni ada yang dia panggil rare tu, susah kan kita nak dapatkan tu. Macam mana Nina punya kontak untuk dapatkan, atau berurusan terus dengan kebanyakannya kan dari luar negara, atau berurusan individu pada luar negara ke, atau macam mana? Saya punya haiwan ada yang daripada lokal, ada yang daripada luar negara lah. Sebab contoh yang daripada luar negara macam yang akak pegang tu. Yang akak pegang tu, yang tu daripada Amerika lah. Import daripada Amerika. Sebenarnya ular ni dia bukan daripada Amerika. Dia daripada Afrika. Tapi orang yang biak ular ni, ball python ni, ramai kat US. US paling ramai orang biak ball python. Jadi dia ada macam-macam color. Jadi kita orang ambil daripada sana lah. Kita import masuk Malaysia. Kalau yang lokal biasanya contohnya macam katak ni. Katak ni lokal lah. Katak ni juga sebenarnya dia hasil kat Malaysia. Color ni orang yang biak dia, first time dia dapat color ni kat Malaysia. Jadi ni antara kebanggaan kita lah. So maknanya ini produk Malaysia. Produk Malaysia. Kalau untuk proses pula, prosedur, saya pasti melibatkan import kan. Dia ada satu prosedur yang perlu dilalui lah untuk membawa masuk haiwan-haiwan eksotik ni. Bagaimana, ada kesukaran ke atau cabaran yang Nina hadapi? Dia punya tu, kalau nak bawa masuk haiwan-haiwan ni, dia kena ada permit lah. Dia kena ada import permit dan sebagainya, daripada Markis dan sebagainya lah. Yang tu proses dia banyak proses dia, tapi sebab saya dah banyak kali buat, jadi dia punya proses tu tak sesusah macam saya first time buat. Pada awalnya mungkin rumit lah. Benda baru kan. Kita baru nak pelajari perkara tersebut. Bagaimana sekarang respon daripada kita panggil pelanggan lah, atau customer-customer yang datang ke kedai Nina bila melihat koleksi-koleksi yang ada? Bagaimana dia orang punya respon? Atau ada yang dia request lain daripada yang lain ke kat Nina untuk Nina dapatkan ke? Ada tak sebegitu? Ada yang request pelik-pelik semua. Mesti ada. Mesti ada. Ada yang tanya ada jirafah tak? Ada gajah tak? Boleh bawa masuk gajah tak? Boy, gajah, jirafah dia nak. Macam-macam dia tanya. Okay. Tapi biasanya kalau customer yang dia memang macam bela haiwan eksotik ni, kalau datang ke kedai kita, dia akan rasa macam wah, banyaknya spesies, maknanya ada banyak jenis. Okay, ada banyak jenis, ada banyak color. Jadi dia orang tak bosan lah untuk pilih-pilih haiwan kat kedai kita. Macam Nina, macam haiwan-haiwan eksotik ni, ada ke haiwan spesies yang boleh Nina sendiri biakkan dia? Atau tidak? Sebenarnya tidak ada. Ada yang boleh biak, ada yang tak biak lah. Saya pilih untuk tak nak biak dia sebab susah, banyak kerja. Macam contoh kalau kita nak biak ular tu, kita kena jaga telur dia tu, ada suhu dia yang tertentu dan sebagainya lah. Kalau macam gecko ni okey sikit lah. Gecko yang warna hitam kuning tu kan, kalau nak biak dia macam okey sikit. Satu sebab telur dia tak banyak sangat. Lepas tu dia punya tu nak jaga. Maknanya letakkan dia sepasang dengan satu. Bagi dia mating dulu. Bagi mating, biasanya kita akan tahulah tanda-tanda dia tengah subuh ke ataupun dah lekat ke. Okay, nanti dia akan macam bidan tau diorang sebenarnya. Lepas tu ada, nanti kalau dia dah bertelur, kita simpan je lah telur dia. Telur dia suhu bilik je. Maknanya ada yang mudah, yang suka tu tak ada ambil risiko lah. Dulu adalah saya pernah try macam biak, tapi dah stop lah sekarang. Dalam banyak-banyak haiwan eksotik yang Nina ada, yang mana satu yang paling susah nak jaga setakat ni? Susah nak jaga? Mencabar betul nak jaga dia ni. Ada tak yang sangat sensitif dengan bunyi, suhu atau sebagainya? Setakat ni bagi saya macam tak susah pula. Macam okey je. Maknanya semua haiwan walaupun dari luar negara tapi sesuai untuk berada di Malaysia. Kita kena tahulah, kat sinilah kita kena tahu dia punya cara penjagaan. Kita kena tahu habitat dia macam mana. Asal dia. Adakah haiwan tu dia kena panas ataupun dia kena macam tempat dia lembab. Kalau yang panas maknanya kita berikan dia cahaya lah. Ada lampu. Lampu UV. Pernah tak ada haiwan yang tiba-tiba sakit dan mati? Mungkin Nina pernah melaluinya. Mesti akan lalui benda tu. Biasanya dia mati mungkin
kita tak perasan dia sesama ke apa ke. Biasanya kita akan cek lah. Tapi jarang sebenarnya ke haiwan mati. Sebab apa? Kalau dulu-dulu ialah sebab macam kurang ilmu yang sekarang kita dah alert sikit. Kita dah tahu macam ada tanda-tanda sesama ke. Okey. Kalau dah ada sesama macam tu, cepat-cepat saya treat. Macam mana nak tahu haiwan tu ada sesama? Dia ada cecair yang mengalir. Dia akan keluar hingus macam kita manusia. Mata dia berair. Oh ya. Termasuk semua. Macam ni lah. Macam ni sama juga. Mata dia akan berair. Lepas tu dia punya hidung akan berair. Dia berair. Lepas tu kalau kita buka mulut dia kan, dia macam banyak cecair tau. Macam ada kahak lah. Oh. Kalau sakit, kalau macam tu contohlah sesama yang paling simple sesama. Ada ubat khas untuk? Dia bukan bagi ubat. Kita kena treat dia. Contohnya macam kita jemur dia. Lepas tu kita kena cuci dia punya lendir-lendir kat mulut tu kan. Kita kena cuci. Memang kena jaga dia punya hygiene. Kalau kita manusia kita tahulah kita buang kan. Kita ludah. Dengan haiwan. Ini kita kena sedut dia punya ni bagi bersih lah. Bagi bersih. Jangan bagi dia melarat lah. Macam baby lah macam tu. Kita jaga baby. Sekiranya kan ada pelanggan yang datang biasanya apa yang Nina lakukan supaya haiwan tak adalah nanti dia bagi tahu Nina, saya punya ni awak bagi yang tak sihat lah, yang sakit. Macam tu kan. Dah sakit, dah nak mati ke apa kan. Apa yang Nina ajar dia supaya panduan tersebut dapat digunakan di rumah dia, dalam jagaan dia? Biasanya kita orang akan saya dan saya punya tim lah. Kalau ada customer yang beli haiwan dengan kita, kita akan bagi tahu bagi tahu cara basic lah nak jaga. Sebab dia orang tak perlu tahu pun yang paling yang sangat-sangat complicated punya cara penjagaan. Paling basic pun dah cukup. Kalau ada tanda-tanda, buat macam tu, macam ni, macam tu. Ataupun kalau tak tahu ataupun tak berani nak buat, nak treat sendiri, bawa je pergi vet. Sebab kita kat Malaysia ni, vet yang boleh treat haiwan eksotik dah kira banyak juga. Untuk makanan mereka pun senang tak untuk kita dapatkan di Malaysia? Okay, makanan dia bergantung pada spesies. Ada yang makan sayur saja, ada yang makan serangga, ada yang makan tikus. Setakat ni yang macam sedikit susah nak dapat, taklah susah sangat, tapi sedikit susah lah. Contohnya macam tikus untuk ular. Ni. Tikus untuk ular, kalau dia makan tikus apa? Dia makan tikus putih. Tikus putih. Yang macam lab rat tu. Tikus putih tu. Dan saiz dia bergantung pada saiz ular tersebut lah. Okay. Lepas tu kalau nak dapatkan tikus tu, kalau kat Selangor ni, kat KL dengan Selangor ni, banyak ada orang yang jual tikus ni. Kalau kat luar negeri, saya tak pasti. Ada tapi mungkin tak banyak. Kita ternak tikus lah pula Nina lepas ni. Saya pun ada fikir nak ternak tikus. Tapi nak ternak tikus bukan senang tau. Sebab dia susah ternak tikus. Sebab tikus tu, satu bau dia kuat. Lepas tu, contohlah kalau kita letak air. Sebab dia kena air kan. Air dia tu, botol air dia macam kita... Tahu tak yang macam kita bagi kat hamster tu, botol air tu macam ada moncong kan. Biasanya kalau kat tikus, kita akan bagi bekas air macam tu lah. Biasanya kadang-kadang tak tahulah apa tikus tu buat, boleh banjir rumah dia tu. Jadi sampai nak kena cuci. Memang susah. Jadi akal dia tu panjang. Sebab tu saya rasa macam tak payahlah leceh lah kan. Tak payahlah tak buat bisnes macam tu, macam susah je. Susah je. Tapi saya rasa ramai orang belular sekarang. Dan spesies, pelbagai spesies dan pelbagai saiz. Kalau yang kat tangan saya ni yang menguap-nguap dah berapa kali ni. Saya first time tengok ular menguap tau. Dia buka mulut dah besar-besar. Sudah lentuk. Kalau yang ini dimakan macam mana? Berapa ekor tikus yang dimakan kalau saiz ni? Yang ni kalau saiz tu macam sesuai dengan badan dia, satu ekor dah cukup. Seminggu sekali. Bukan makan hari-hari. Ada setengah orang, ada setengah yang tanya saya, ular ni berapa kali makan sehari? Saya cakap, bukan hari-hari. Makan seminggu sekali je. Lepas tu dia kata, tak lapar ke? Lepas tu saya cakap lah, dia memang, dia punya nature memang macam tu. Dia makan seminggu sekali. Dia bukan makan hari-hari. Okay Nina, apa yang koleksi macam barang pula haiwan eksotik yang masih Nina rasa macam yang tu Nina tak dapat lagi? Ada tak yang diimpikan tapi susahnya nak dapat? Ada. Yang tu susah nak dapat, satu sebab mahal sangat-sangat. Satu lagi, kalau orang biasa macam kita macam susah sikit nak dapat kelulusan daripada macam kerajaan. Okay, yang tu tu adalah ni albino alligator. Susah. Buaya warna putih. Cantik lah buaya tu. Tak boleh. Tengok impian dia nak buaya tau. Buaya putih.
Nina, awak memang istimewa lah, sangat special. Okey, dari segi, kalau kita ikutkan ya, dari segi penjagaan tadi, kita dah bagi tahu pelanggan kan, peraturan-peraturan dia, bagaimana nak jaga kalau sesama ke apa kan. Ada tak nasihat lain? Sebab saya rasa rakyat Malaysia ni, mereka suka bela haiwan eksotik ni sebab anak-anak mereka yang suka. Betul. Apabila di tangan anak-anak, pastinya sengsara hidup haiwan-haiwan ni. Sebab ada yang sayang tu sayang lah. Tapi kalau yang hyper tu macam mana? Mungkin Nina boleh, ada tak Nina nasihatkan dekat mereka-mereka ni supaya berhati-hatilah ketika melepaskan haiwan-haiwan ni di tangan anak-anak mereka. Okey, kalau biasanya saya punya customer ramai juga yang tanya. Dia kata anak saya suka haiwan eksotik, apa yang recommend untuk dia macam children friendly lah kan. Saya akan recommend leopard gecko. Yang tu, yang depan tu. Yang depan tu. Yang paling saya recommend yang tu je lah. Sebabnya yang tu dia hardy sikit. Dia tak sensitif tau. Ada setengah haiwan sensitif. Contohnya kebal sikit lah. Kat tangan saya ni ramai budak yang suka. Sebab dia macam toothless. Dia memang sangat-sangat cute. Dia macam bukan haiwan bernyawa. Dia macam tu je. Yang ni sebenarnya bukan haiwan yang kita boleh pegang hari-hari. Ataupun macam selalu pegang lah. Sebab dia sensitif. Dia jenis yang haiwan pemalu. Jadi dia nak menyorok dalam rumah dia. Jadi dia basically untuk display je lah. Okay, kalau untuk budak-budak memang tak sesuai lah. Kalau nak pegang hari-hari kan. Kena ambil yang macam tu je lah. Macam gitu. Nina kan dia dah macam boleh kenal tau sifat, sikap, segala segi setiap haiwan. Yang ini pemalu, yang ini pula kena makan sehari sebab apa, yang ini macam ni. Kalau yang ini memang tadi dia bergulung. Biasa kalau kita tengok ular dia menjala kan. Yang ni dia nak bergulung kan. Saya panjangkan ni pun dia tak nak. Okey Nina, berkenaan dengan spesies katak ni, ada berapa sebenarnya yang ada di koleksi atau yang dijaga oleh Nina sekarang? Ada berapa ekor Okey, kalau yang besar macam ni, yang besar macam ni ada. Ni yang paling besar lah. Ada besar lagi, besar pinggan tu kan? Yang besar pinggan tu Nina ada? Tak sampai lagi besar pinggan. Belum lagi. Okey. Kalau yang ni dah berapa usia katak ni? Kalau yang saiz? Yang ni dalam 2 tahun. 2 tahun. Berapa sebagai spesies, berapa warna ada panggil spesies lah. Boleh. Yang ada sekarang. Okey, sekarang saya ada, kalau kita panggil, dia ada nama dia tahu macam morph. Tu maksudnya macam dia punya genetik lah, dia punya genetik. Okey. Kita ada nama morph dia tetarik. Tetarik. Lepas tu ada strawberry, ada green, ada samurai blue. Dah macam kat kafe dah. Macam-macam ada. Oh, banyak lah dia punya ni. Yang ini makan apa? Yang ni, kalau yang besar macam ni, saya bagi makan tikus kecil. Oh, ini makan tikus? Dia makan tikus kecil kalau yang besar macam ni. Kalau dia baby, kita janganlah bagi macam tu. Kalau baby, kita bagi pellet je. Dia ada makanan khas dia sendiri. Dia tak macam serangga-serangga tu tak ada lah? Boleh je kalau tak bagi. Tapi kalau saya bagi tikus kecil. Kalau saiz besar lah. Kalau ikut yang popular, yang ini ke atau yang ada yang lain? Dia depends atas minat masing-masing. Yang permintaan yang tinggi yang mana katak mana? Katak Pac-Man. Dia permintaannya tinggi tu katak Pac-Man. Tapi yang color-color tu di atas orang sebenarnya. Dia ingat, tengoklah dia suka warna apa kan. Katak dia mesti ikut warna kesukaan dia. Selain dari saiz kecil kan ular ni, sebesar mana lagi yang ular yang ada dalam jagaan Nina? Yang ular yang besar saya ada boa constrictor. Boa constrictor ni dia sepupu sepapat lah dengan anaconda. Anaconda kan besar kan? Ni sepupu sepapat dia. Panjang? Panjang apa? Dia tak besar. Dia tak panjang. Tapi dia taklah panjang sangat. Tak ada pendek sangat. Tapi dia gemuk. Besar. Dia besar, lepas tu dia kuat. Oh ya. Yeah. Dia punya masa sangat-sangat kuat. Dia punya masa sebenarnya lagi kuat daripada ular sawah batik. Kalau ular sawah batik belit tu rasa kuat dah, dia lagi kuat. Oh ya. Yeah. Dia lagi kuat. Tapi kalau macam ular tu kita boleh pegang-pegang dia atau tak boleh sebenarnya? Kalau dia jinak boleh je. Kalau dia garang tak payahlah. Yang Nina punya tu jinak lah? Yang saya punya jinak. Macam mana kita tak tahu dia jinak ke tak Dia tak attack kita. Kalau kita contoh dia ada, saya letak dia kat rumah dia kan. Rumah dia pun kaca macam ni juga tapi yang besar. Kaca yang besar. Dia ada kat dalam tu. Contohlah kalau digarang kan. Kita lalu pun dia nak patut dah kita. Kita lalu depan dia je. Kalau dia jinak. Itu dah petanda. Janganlah cari nahas dengan dia. Janganlah dekat. Kalau macam ular, sampai usia berapa sebenarnya ular ni boleh hidup?
Dia depends pada spesies dia sebenarnya. Kalau ular sawah batik dia boleh hidup 30 tahun. Macam tu. Nama. Ada setengah yang kurang sikit daripada tu. Nina, betul ke ada orang cakap macam ni? Kalau ular tu kan, kalau dia dah pergi dekat bawah katil kan, contoh tepi katil kan, dia dah panjang kan, dia tak bergulung kan. Maknanya dia nak ngap tuan dia. Mana ada tu, auta je. Auta je itu tu. tahu bagi tahu kita macam tu salah tau. Auta je. Sebab ramai juga yang cakap macam tu, nanti dah besar makan tuan, dah besar makan tuan. Terus saya selalu cakap, kalau kita manusia, kalau dalam food chain, kita manusia atas sekali tau. Maknanya kita yang boleh makan dia. Kita boleh makan macam-macam jenis haiwan. Ya, betul. Kita atas sekali. Jadi kenapa ular nak makan kita? Lagipun kalau ular tu dah biasa dengan tikus, macam contoh ular-ular saya kan. Yelah, dah bertahun-tahun kita suap dia bagi dia tikus. Daripada kecil memang makan tikus. Kucing lalu depan mata dia pun dia tak layan. Oh ya. Tak depan mata dia tak layan. Dia buat tak tahu sebab memang dia dah biasa dengan tikus. Kalau yang ni senang tak untuk jaga dia ni? Senang je ni. Cuma yang ni kalau nak jaga dia kena ada lampu panas. Kena ada UVA. Sentiasa ke atau macam mana? Macam sehari tu kita kena buka lampu tu lah. Lampu tu kita buka dalam 3 jam ke. Ataupun kalau kita tak nak buka lampu, kita nak bagi dia macam original punya sunlight kan. Boleh juga, kita jemur je. Setiap haiwan tu kena adalah dia punya cara yang berbeza. Semua berbeza. Tempat termasuk dengan tempat pelindungan dia. Tempat pelindungan dia pun ada cara-cara kita nak macam nak hias. Ada yang memerlukan daun hijau ke apa ke? Ada kan untuk especially ular ni kan. Kalau ular ni hanya dia simple je. Dia tak perlukan macam pelik-pelik. Ular ni kalau kita letak dalam bekas macam ni kan. Bekas macam ni, letak alas sikit, lepas tu letak hiding cave. Hiding cave tu macam kita letak mangkuk untuk dia menyorok dalam tu. Tu pun dah cukup sebenarnya. Lepas tu letak air. Tu pun dah cukup dah untuk dia sebenarnya. Mudah je. Dia atas kita sebenarnya. Kita nak hias macam mana. Tapi saya dah beritahu mak saya nak beli ular. Mak saya kata keluar pada rumah ni. Lagi satu. Kalau kita nak bela haiwan eksotik ni, lebih-lebih lagi kalau kita letaknya di rumah. Macam Nina ada kedai. Kalau letak di rumah, kita kena perlu mendapatkan yelah sebab kalau orang tak suka kan. Contohnya adik-beradik kita tak suka, habis dibunuh je, masak, digoreng dan kuali. Habis kena katuk tu. So kena minta juga izin keluarga, betul tak? Betul. Tak ada tiba-tiba bawa balik ular besar kan, terkejut orang tua tu kan, lagi mak ayah kita kan. Untuk Nina kan, apa yang Nina nak sampaikan kepada mereka-mereka yang minat kepada haiwan eksotik di luar sana, yang tak sop nak bela ni, tapi mereka ni tak cukup ilmu lagi sebenarnya di dada tu. Adakah mulakan dulu untuk memiliki dan kemudian baru belajar atau macam mana? Okay, kalau saya lah, biasanya orang akan tanya saya, saya punya nasihat sentiasa sama. Nasihat saya, korang kena tahu dulu dia punya basic cara jaga dia, basic apa pemakanan dia, cara habitat dia macam mana. Kalau dua tu kita dah salah, haiwan tu kesian lah. Kita bakal disabitkan kesalahan 302. Tak adalah, tak ada gurau je. Haiwan ni kan, kalau kita tak tahu yang dia kena panas, kita asyik letak dia kat dalam aircon, dia sesama, lepas tu nanti infection, habislah dia. Macam tu, kita kena tahu. Kalau yang ni pula tak boleh panas, dia kena lembab. Oh, yang ni kena lembab. Dia kena lembab. Dia macam sebab dia ke arah buaya kan. So habitat dia semua kena lembab. Tahu. Yang paling basic. Tak payah pun tahu macam yang apa ni warna apa, yang tu warna apa, yang tu macam tak penting sangat tahu sebenarnya. Paling penting cara nak jaga dia. Kalau kita letak dia dalam tempoh masa yang lama dalam sangkar dia macam ni kan, ada masalah ke? Atau ada waktu-waktu yang kita kena keluarkan dia untuk dia bebas? Macam tu. Kalau boleh kena keluarkan jugalah. Kan? Macam contoh untuk transport, bolehlah sementara macam ni untuk transport. Tapi kalau untuk kita permanent nak simpan dia, kena appropriate lah. Kena tengok saiz dia ataupun dia punya habitat macam mana. Tak semua sesuai. Okey, mungkin ada Nina nak kongsikan juga. Kalau kita dah cakap majikan kita mahal kan, eksklusif kan, mesti harganya pun mahal juga. Macam mana? Itu belum lagi makan dia tahu. Macam mana Nina untuk harga-harga ni? Biasanya berapa rate untuk kita dapatkan? Yalah, macam kalau saya kan first time nak rasa nak pegang nak bela ular ke, bagaimana? Dia punya harga sebenarnya dia bergantung pada spesies, bergantung pada saiz, ada yang bergantung pada jantina. Lepas tu tengok jenis dia lah. Kalau dia nampak macam warna dia
sangat-sangat rare. Walaupun dia biasa punya haiwan, tapi warna dia okey, yang ni rare sangat ni. Dia punya warna susah dapat. Yang tu mesti harga dia tinggi. Dia macam tu sebenarnya harga dia. Tapi contohlah kalau kat tangan saya ni, yang ni crocodile skin, harga market dia saiz macam ni 380. 380. Okay. Kalau yang ini citrus ni, kalau saiz besar macam ni 1000 lebih lah. Ada 100. Tapi yang ni boleh sampai berat dia memang besar betul kan ni kan? Macam ni je. Oh ni macam ni je? Ni yang saya tengok yang lagi besar tu, itu spesies lain Itu lain. Mungkin yang akak tengok tu ni kot, tegu kot. Yang mungkin jenis gemuk macam ni juga. yang besar. Tegu kot, tegu. Yang ni berapa tadi? Yang ni macam 1,500 macam tu. 1,500. Yang tu? Yang popular tu? Yang tu. Okay, yang tu saya tak jual. Tapi sebab yang ni saya punya personal collection. Dia tak jual. Okay, yang ni kalau saya punya stok, harga dia range dalam 100.5 sampai 500 untuk spesies macam dia. Mampu milik lah. Sebab tu saya selalu recommend yang ni untuk beginners. Dah lah dia jenis yang lasak tahan sikit. Lasak. Itu dia tak mahal sangat. Ramai tak orang nak ni bela ni? Yang mana? Ni. Tarantula. Dia sebenarnya tarantula ni, kalau orang tu minat tarantula, dia akan bela tarantula. Sebab tak ramai yang tapi boleh. Tapi ada juga yang minat. Ada yang yang saya punya kenalan lah. Kenalan, lepas tu ada setengah customer saya, dia orang punya tarantula tak mungkin ada seekor je. Mesti ada lebih. Sebab walaupun dia tak dapat sentuh, tapi ada je yang boleh sentuh kan? Ada. Sebenarnya boleh sentuh. Cumanya tak ada komen lah untuk sentuh. Nanti sebab ada setengah orang dia allergic. Dia allergic dengan bulu dia. Yang ni macam mana Nina dapat ni untuk yang tu saya dapat daripada local breeder sahaja, daripada Malaysia ni lah. Ramai tak sekarang, macam mana dengan pasaran sekarang ni? Ramai tak permintaan untuk haiwan-haiwan eksotik ni? Sekarang permintaan sebenarnya semakin tinggi lah. Dia start tinggi semenjak PKP 2020. Sebab orang kan duduk rumah. Jadi bosan. Orang bosan duduk rumah. Kita kan tak boleh keluar. Kita kena ada haiwan. Jadi dia orang macam kalau kucing dah biasa, kena lain pada yang lain. Jadi dia orang macam banyak tanyalah, haiwan ni ada tak, haiwan tu ada tak. Macam-macam lah. Oh, masa PKP tu memang sangat laris. Ya, orang sampai pelik. Kan biasa PKP ramai company macam shutdown kan. Ya, betul. Saya walaupun saya duduk rumah, ekonomi semua terganggu kan. Saya punya saya punya sale time tu PKP tu macam naik sikit sebab dia orang semua bosan dia duduk rumah. Tiba-tiba, tapi ada juga saya rasa orang tengok ramai macam Nina sendiri atau yang lain-lain, mereka exposekan haiwan-haiwan ni dekat phone, dekat social media. Jadi mereka duduk rumah tak buat apa. Tengok social media, tengok phone aja kan. So saya rasa daripada situ kot mereka tertarik. Saya rasa tu kot. Sebab saya pun start buat video macam buat video post kat social media kan semenjak PKP juga. Sebab saya pun tak ada kerja. tak ada kerja. PKP duduk rumah kan. Saya pun start buat video, buat YouTube lah, buat TikTok lah dan sebagainya lah. Dan dari situ jadi ramai pula orang yang kontak. Okey, mungkin ada kata-kata akhir dari Nina kepada semua untuk meyakinkan kepada anda bahawa hobi atau minat dalam memiliki haiwan eksotik ini adalah sesuatu yang luar biasa, istimewa. Mungkin lain jawapannya dari Nina. Apa yang Nina nak katakan kepada pelayar-pelayar kita atau penonton di Malaysia Gazette? Apa yang saya boleh cakap, saya harap masyarakat Malaysia ni makin lama makin ramai yang boleh terima haiwan eksotik ni sebagai haiwan peliharaan lah. Sebabnya haiwan ni dia manja juga, ada yang manja. Walaupun dia nampak macam tak macam kucing, tapi sebenarnya okey je. Dia orang pun jinak, dia orang perlukan kasih sayang daripada kita. Okey, dia orang pun unik. Macam itulah. Betul. Kasih sayang tu, betul. Kasih sayang. Tengok ni. Ini dah boleh saya bawa balik dah. Tengok daripada tadi dia macam ni. Dia dah menguap dah 3 kali. Dia tidur macam ni. Dah selesa dah tu. Okay, terima kasih kepada Nina kerana sudi bersama Nani pada hari ini di podcast MG. Nama kami lebih kurang ya, Nina dan Nani. Okay, mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh berbincang lagi atau saya pergi ke tempat Nina untuk melihat lagi pelbagai spesies haiwan eksotik yang ada di kedai Nina. Dan mungkin anda juga yang berminat, bolehlah kita dapatkan haiwan yang anda minati tu. Anak warna ni macam ni, teh ais apa? Teh tarik ada, strawberry ada, untuk katak lah. Macam-macam rakyat Malaysia ni. Okay. Kat tangan akak tu nama dia banana tau. Ini banana? Banana ball python.
Nama dia Badana. Nanti pandai-pandailah bagi-bagi nama dekat haiwan-haiwan eksotik anda. Dah banyak dah contoh-contoh nama. Tertarik ada semua kan. Okay, terima kasih kepada semua kerana setia bersama podcast MG. Dan kepada anda yang belum layari kami di media sosial kami, anda boleh layari, ikuti kami di ada Facebook, X, TikTok, Instagram, di portal kami dan juga di YouTube. Di portal kami www.malaysiagazette.com. Terima kasih semua kerana sudi bersama podcast MG. Terima kasih Nina. Okay. Assalamualaikum. Bye.